asalnya rumah anak yatim ini telah diisytiharkan secara resmi pada Januari 2010 dengan bilangan pada ketika itu adalah seramai lebih kurang 15 orang. Pada asal penubuhan rumah anak yatim ini, oleh kerana kami membina rumah anak yatim ini bukan di atas perancangan yang terlebih dahulu, jadi asal penubuhan ini kami terpaksa berhutang. Oleh kerana Januari bermakna adalah bulan yang kita perlu pakai wang yang banyak. So kita terpaksa berhutang demi untuk menyekolahkan anak-anak yang berada di sini. Lepas tu masa awal-awal penubuhan kami telah mendapat kerjasama daripada masyarakat kampung dan juga daripada, terutamanya daripada ketua kampung. Pada 3 tahun pertama, itu 2010, 2011 dan 2012, sumbangan makanan ni dihantar secara ready made lah. So penduduk kampung dia akan bergilir-gilir hantar makanan setiap hari selama 3 tahun. Kemudian start daripada tahun 2013, iaitu tahun ni baru kami ada tukang masak sendiri. Lepas tu penduduk penghuni yang berada di sini adalah terdiri daripada anak-anak yang tidak beribu ataupun anak-anak yang tidak berbapa, atau anak yang tidak beribu dan berbapa, dan juga anak-anak daripada keluarga yang bermasalah. Dan juga kami mempunyai anak-anak yang kurang upaya selama 5 orang, dan juga daripada mu'alaf sebanyak 2 orang, iaitu yang diislamkan di rumah ini sendiri. So daripada segi pengurusan pula, yang pengurusan secara fully, yakni 24 hours yang berada di sini adalah kita orang berdua, suami isteri. Cuma kita memakai volunteers daripada pemandu van, di mana anak-anak ni terpaksa dihantar bersekolah luar pada pagi-pagi, bermakna 4 kenderaan sekali akan keluar. So that means kita akan pakai sebanyak 4 driver lah, dan seorang tukang masak. Sebenarnya saya dan suami dapat mendidik anak-anak ini disebabkan oleh kerana kami mempunyai rutin harian yang tertentu yang telah dijadualkan. Ini jadual ni bermula daripada awal subuh, di mana anak-anak ni akan dikejutkan pada seawal pukul 5.30 pagi. Kemudian anak-anak ini akan membaca Al-Quran. Kemudian selepas waktu masuk sembahyang waktu subuh, kita akan sembahyang subuh. Kemudian bagi anak-anak yang belum habis mengaji Quran, akan terus sambung mengaji Quran. Lepas tu bagi anak-anak yang tidak masuk kelas ataupun belajar mengaji Quran, bermakna dia tidak akan dapat belanja sekolah pada hari itulah. So itulah rutin harian kita lah. Kemudian selepas daripada tu, anak-anak yang pergi sekolah pagi akan terus pergi sekolah pagi. Sementara anak-anak yang sesi petang, dia akan mula pagi tu seterusnya dengan memasuki kelas Fardhu Ain, di mana anak-anak ini terpaksa menghafal kitab-kitab tertentu lah. Dan bagi anak-anak yang mahir dalam baca Al-Quran, guru tahfiz disediakan. Kemudian seterusnya selepas waktu zuhur, anak-anak ini akan berehat. Kemudian sehingga waktu solat asar. Solat asar berehat pada selepas waktu zuhur ni, bermakna mereka akan tidur lah sampai waktu asar. Kemudian waktu asar mereka akan ada aktiviti bebas. Semasa anak-anak yang berada di sini ada aktiviti bebas, penduduk-penduduk kampung pula akan masuk, di mana mereka akan mengaji Quran di sini pula. Di sini. So kemudian waktu maghrib ada tazkirah ataupun Fardhu Ain yang suami saya ajar. Kemudian daripada solat Isyak, mereka akan mulakan kelas persediaan malam, yang biasanya saya yang pimpin kelas persediaan malam. So alhamdulillah, selepas 3 tahun yang lepas, saya agak
gembiralah juga sebab saya mendapati anak-anak yang berada di sini mendapat keputusan yang agak cemerlang. Umpamanya kalau UPSR tahun lepas ada yang dapat 4A, ada yang dapat 2A, 1A, walaupun bilangan mereka tak ramai yang ambil UPSR, mungkin dalam 6-7 orang, tetapi ada yang dapat 4A, ada yang dapat 2A, 1A dan ada yang dapat mumtaz 2 orang. Saya amat berbanggalah. Dan kemudiannya bagi yang ambil PMR pula ada yang dapat 7A, ada yang dapat 2A. So alhamdulillah lah. Untuk maintenance bulanan InsyaAllah lah lebih kurang dalam 20,000 lah, sebab termasuk kos pengangkutan dan juga kos untuk bayar gaji-gaji pekerja-pekerja, umpamanya driver dan sebagainya. So buat masa ni kami belum menerima apa-apa bantuan daripada mana-mana agensi tertentu lah. Semuanya bagi kami, prinsip kami adalah meminta pertolongan daripada Allah tu lebih baik daripada minta pertolongan daripada manusia kan. Jadi sebenarnya apabila kita ada Allah, maka kita akan rasa segala-galanya sudah cukup bagi kita. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Walau sesusah mana masalah kita pun, InsyaAllah Allah akan selesaikan. Dan biasanya bagi kami yang sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak ini, biasanya untuk memulakan harian kami adalah dengan kami memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah mempermudahkan kami dalam menjaga anak-anak ni. Itulah biasanya. So, alhamdulillah lah buat masa ni, walaupun anak 65 orang, walaupun dengan penjagaan 2 orang, alhamdulillah masih kita boleh kawal anak-anak ni. Yang paling muda usia dia 3 tahun. Dan yang paling tua ni ada seorang je, dia 18 tahun. Yang 18 tahun ni kita tak dapat dia hantar dia ke mana-mana sebab dia daripada kecil dia memang tak pernah sekolah kan. So dia adanya dia di sini adalah untuk bagi kita, untuk dia mengajar daripada memberi pendidikan dia daripada asas membaca, menulis, mengira. Dan memang kita berhasrat untuk menjaga dia lah, supaya apabila dia lebih supaya apabila dia pandai sikit, maknanya dia boleh bekerja balik dengan kita lah.